Salam sejahtera. Cuba malukan kerajaan perpaduan dengan kononnya ada peningkatan harga. Akhirnya, bila ditanya harga barangan apa yang naik, biar resit jadi bukti. Pembangkang dilihat tidak sudah-sudah menyalak, menabur cerita harga barangan makanan naik, tetapi gagal pula menunjukkan apa buktinya. Saya berharap sangatlah kepada mereka yang masih menabur cerita fitnah kononnya harga barangan meningkat, harga barangan makanan naik. Saya nak lihatlah orang-orang ini cepat buat laporan. Jangan hanya menyalak di media sosial, tunjukkan bukti. Tapi silap-silap hari bulan, bila bukti tiada, boleh didakwa kerana akta hasutan ataupun kerana menipu, membohong, memfitnah, merosakkan kerajaan. Jadi dengan itu, mereka sebenarnya tak beranilah buat laporan rasmi. Mereka hanya boleh menyalak sini sana. Hanya cakap benda-benda yang tidak berfakta. Kalau betul ada harga barangan makanan yang meningkat, tunjukkanlah buktinya. Buatlah laporan. Saya tak buat laporan kerana tiada harga barang makanan yang saya lihat meningkat. Harga telur pun sudah turun. Jadi apa lagi yang nak dikata? Biasalah, Perikatan Nasional ni sudah biasa cakap tanpa fakta. Pelaksanaan subsidi bersasar pula dijadikan modal untuk mereka menyerang kerajaan Madani. Kononnya jadi penyebab kos hidup terus melambung. Yang saya jadi bengang ialah ada beberapa artis turut mengambil bahagian dalam mentrol kerajaan. Mereka bercakap tentang harga minyak yang meningkat. Tapi yang menjadi persoalan, mereka kan kaya. Apalah takut sangat dengan peningkatan minyak itu? Ataukah mereka ni dah kaya tapi juga mengaku miskin, mahu juga menikmati subsidi yang sepatutnya diterima pakai oleh orang yang lebih layak, khususnya orang miskin. Jadi, artis yang di luar sana nak troll sana sini bercakap tentang kenaikan harga diesel. Pertama, anda guna kereta diesel ke? Kalau tak guna kereta diesel, buat apa menyalak? Tiada kena mengena dengan anda. Kedua, yang anda menyalak tu anda tu miskin ke? Kalau yang menyalak itu dah kaya raya, pendapatan pun 30-100 ribu sebulan ataupun berjuta setahun, nak takut apa? Anda layak untuk membantu negara melalui pembayaran cukai. Ini tidak. Ada juga artis yang tak bayar cukai. Nah, ini yang paling sot lah kan. Menurut laporan ini, walhal berbeza dengan pengalaman majoriti rakyat apabila mendapati harga makanan, apalagi ketika musim perayaan Aidilhadha pada masa ini, terkawal tidak parah seperti diadu domba pembangkang. Jadi bikin malu sajalah kan. Antaranya pengguna X @holalolalo yang berkongsikan riset pembelian ayam serta kambing dan lembu dalam piket. Tulis beliau, yes, murah. Ayam tu aku beli 2 ekor yang memang gemuk punya. Hanya harga RM34.52. Kambing 2 paket dalam 6 orang dewasa makan. Lembu 2 keping dalam 6 orang dewasa makan juga, jelas beliau. Sehubungan itu dia menemplak pihak yang bising kononnya harga barangan mahal kerana berpendapat keadaan tersebut bergantung pada di mana tempat seseorang itu berbelanja. Jadi untuk lebih kurang 20 sen orang untuk lebih kurang 20 orang makan RM150 katanya. Kau beli barang dekat Aeon Supermarket, memanglah mahal hangat. Tugasnya lagi. Perkongsian riset itu turut mengundang sokongan netizen memandangkan keluhan pihak yang kononnya harga barangan naik berganda hanya sekadar sembang. Nak sembang murah ke mahal ke, mari datang dengan bukti resit terus. Bukan melalak harga barang semua naik.
Bila tanya barang apa yang naik, suruh kita pergi tengok. Masalahnya kita pergi tengok tara tu je, kata My Politico. Saudara-saudara sekalian, apabila ini bercakap tentang harga, tunjuklah bukti dan fakta, bukan melalak seperti anjing yang tidak punya apa-apa, tulang pun tak dapat. Jadi saudara, menurut My Politico, Raya Aidil Adha ni siapa pergi beri barang? Macam mana harga barang keperluan untuk rakyat? Terkawal atau naik? Bekalan cukup? Ke banyak barang yang tak ada stok, kata beliau lagi. Jawapan kepada soalan itu ialah barang cukup, barang murah. Dulu nak cari telur punyalah susah. Sekarang ini bekalan telur stabil dan terkawal. Apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Yaitu, bila ditanya harga barangan yang meningkat, yang didakwa naik oleh para walaun dan pembangkang, khususnya content creator pembangkang, tak tunjuk pula harga mana yang naik. Tak ada pula fakta risit yang boleh jadi bukti. Siapapun boleh cakap, hantu pun boleh cakap, tapi buktinya ada kah tidak? Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Saudara, ada yang menganggap Muhyiddin takut kalah dalam pemilihan Presiden Parti Bersatu. Ada juga yang menganggap Muhyiddin Yassin adalah orang yang bernasib baik. Ada juga yang menganggap Muhyiddin Yassin memang bagus, dia adalah pentadbir yang bagus. Ada juga yang menganggap Muhyiddin Yassin itu memang paling terbaik sekali Perdana Menteri yang ada di Malaysia. Sekarang ini walaupun mengangkat Perikatan Nasional sebagai pemerintahan terbaik yang pernah ada di Malaysia, tapi mereka lupa mungkin ada pendapat yang berbeza. Pada pendapat anda, adakah Perikatan Nasional adalah pemerintahan yang paling terbaik pernah ada di Malaysia? 33 bulan jadi pemerintah, apa prestasi yang anda boleh berikan kepada Perikatan Nasional? Bolehkah mereka mendapat grade A atau sekadar grade C? Saudara-saudara sekalian, hari ini masih bercakap tentang pemilihan Parti Bersatu. Rupa-rupanya, inilah sebabnya Muhyiddin Yassin masih dikekalkan sebagai Presiden Parti Bersatu. Bukan kerana Parti Bersatu tidak ada pemimpin lain lagi. Dalam Parti Bersatu sebenarnya ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada pemimpin-pemimpin yang masih boleh menggantikan Muhyiddin, yang dianggap oleh pemerhati politik bebas sebagai lebih berkepimpinan daripada Muhyiddin Yassin, lebih baik daripada Muhyiddin Yassin. Contohnya, mereka menganggap Hamzah Zainuddin jauh berkualiti berbanding Muhyiddin Yassin. Apa pula pendapat kamu semua? Tapi laporan ini kata perpecahan dorong bersatu mengekalkan Muhyiddin sebagai presiden. Oh, rupa-rupanya ada perpecahan yang berlaku dalam Parti Bersatu. Itu persoalan dia. Adakah sebenarnya retak di tengah-tengah Parti Bersatu yang ramai tak tahu? Tapi bagi pemerhati politik, mereka sebenarnya sudah dapat menghidu. Berlaku perpecahan dalam Parti Bersatu. Ada yang menyokong tindakan 6 ahli parlimen Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim kerana sudah terdesak untuk mendapatkan peruntukan ahli parlimen. Tapi ada juga yang kata mereka menyokong tindakan Perikatan Nasional yang masih lagi liat nak mendapatkan peruntukan untuk Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Satu sumber berkata perpecahan kepada beberapa kem dalam Bersatu bukan lagi rahsia. Bukan lagi rahsia yang boleh disembunyikan. Tapi kini dibimbangi menjejaskan peluangnya dan Perikatan Nasional pada PRU 16. Seperti yang sudah dijangkakan, memang berlaku perpecahan dalam Parti Bersatu. Memandangkan ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong satu-satu langkah.
Dan ada juga yang menganggap itu semua berpunca daripada kelemahan Muhyiddin Yassin sendiri. Muhyiddin Yassin sudah lama berhasrat untuk berundur sebagai Presiden Bersatu. Namun terbantut kerana perpecahan dalaman parti yang mungkin makin parah menjelang pemilihan Oktober depan menurut sumber lagi. Pemimpin parti yang enggan dikenali itu berkata ia antara faktor mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT 7 Jun lalu memutuskan untuk mengekalkannya sebagai presiden sejak parti ditubuhkan pada tahun 2017. Dakwanya perpecahan Bersatu kepada beberapa kem bukan lagi rahsia umum dan dibimbangi menjejaskan peluangnya serta Perikatan Nasional PN pada PRU 16, terutama dengan kelebihan sokongan pengundi Melayu. Difahamkan kem itu membabitkan kumpulan penyokong Ahmad Faizal Azmu, Timbalan Presiden, Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung dan Azmin Ali, ahli MPT. Wah, saudara, yang paling mengejutkan kita ialah Azmin Ali telah ada kumpulan sendiri menurut laporan sumber ini dalam Parti Bersatu. Walhal jika dilihat pada sejarah, Azmin Ali boleh dianggap sebagai pendatang saja semata-mata di Parti Bersatu sebelum ini. Beliau adalah ahli yang hianat daripada Parti PKR lalu menyertai Parti Bersatu. Kini nasib Azmin Ali sama saja tiada nilainya di Parti Bersatu. Kalau dulu di PKR lebih baik, dia ialah timbalan presiden. Tapi kini beliau bukan siapa-siapa di Parti Bersatu, memandangkan ada peraturan tersendiri dalam Parti Bersatu yang menghalang Azmin Ali untuk naik shortcut. Syukurlah ada peraturan itu. Menurut sumber ini lagi, sebenarnya Tan Sri Muhyiddin Yassin dah nak pension. Kalau anak-anak berpakat elok, beliau boleh lepaskan. Ini kem banyak sangat. Beliau perlu kekal untuk mengelakkan parti hancur, katanya kepada FMT. Belum lagi apa-apa pun dah hancur. Ini baru setahun jagung. Parti setahun jagung dah mula hancur gara-gara wujudnya keretakan dalaman yang melibatkan kem-kem tertentu. Menurut sumber ini lagi, jika dibiarkan jawatan nombor 1 itu dipertandingkan, makin karamlah Bersatu, dan bila Presiden Muhyiddin masih di situ, boleh malu Allah kalau berlawan. Pada 23 November lalu, Muhyiddin mengumumkan tidak akan mempertahankan kerusi presiden namun membuat pusingan 24 jam kemudiannya selepas dipujuk istrinya Noraini Abdurrahman untuk kekal sepenggal lagi. Selain mengekalkan kedudukan Muhyiddin, mesyuarat MPT juga memutuskan ahli bertanding jawatan selain presiden perlu memohon kepadanya yang dilihat pemerhati politik membuka ruang ramai menawarkan diri kerana tiada lagi syarat khusus. Mengikut peraturan semasa, hanya ahli memegang jawatan Ketua Bahagian atau MPT selama lengkap 2 penggal berhak bertanding 5 jawatan tertinggi. Keadaan itu memberi kesan kepada Hamzah dan Azmin yang menyertai parti itu pada PRU selepas PRU 2018. Sementara itu, pengarah eksekutif Ilham Center Hishamuddin Bakar berkata, keputusan Bersatu tidak membuka pertandingan bagi jawatan presiden adalah pilihan terbaik yang perlu diambil parti itu ketika ini. Dengan andaian wujud ruang yang menjadikan pemilihan kali ini lebih panas, kompromi mengekalkan jawatan presiden tidak dipertandingkan adalah bagi mengimbangi dan mengelakkan perpecahan dalaman lebih parah dalam Bersatu, katanya. Selain itu, kata beliau, Muhyiddin perlu kekal sebagai nahkoda Bersatu dalam usaha mengimbangi tekanan daripada PAS yang mempunyai jumlah kerusi lebih banyak. Dengan jumlah kerusi yang kurang daripada PAS, tetapi parti berkenan menjadi teraju kepada Perikatan Nasional atas kelebihan yang ada pada Muhyiddin, katanya.
Pada PRU 15, PAS menang di 43 parlimen manakala Bersatu mempunyai 30 kerusi, tapi kini makin kurang gara-gara adanya yang mengalihkan sokongan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.